Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak kongsikan berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk bab 1 nombor nisbah. Okey. Untuk subtopik 1.3 pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, baik. Soalan diambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 1 KSSM terbitan Sasbadi. Okey. Bermula muka surat 7 hingga muka surat 9. Okey, baik. Kita terus pergi pada soalan. Okey, kita tengok contoh. Wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. Okey, seperti yang diberikan kat sini. Okey, 3/4, negatif 7/8, 1/4, negatif 1/2. Okey, bila melibatkan pecahan positif, pecahan negatif, nombor bercampur macam ni. Okey, nota tips dia ni, samakan penyebut pecahan dahulu sebelum membandingkan nilai pecahan itu. Okey, jadi apa yang dia buat kat sini, dia samakan penyebut tu kepada nombor yang paling besar iaitu 8. Jadi 3/4 tukar kepada penyebut 8, kena darab dengan 2 lah. Jadi 3/2 6, 4/2 8, jadi 6/8. Negatif 7/8 kekal. Okey, 1/4 ni tukar kepada penyebut 8, darab dengan 2 lah, jadi 1 2/8. Manakala negatif 1/2 darab dengan 4, jadi negatif 4/8. Jadi dia susun kedudukan dia tu mengikut tertib daripada kiri ke kanan. Jadi kita tengok kat sini negatif 7/8 sebelah sini. Okey. Lepas tu negatif 1/2 dekat sini. Negatif maksudnya sebelah kiri pada sifar. Manakala yang positif ni, okey, 6/8 tu, kalau kecilkan asalnya 3/4, dan satu lagi tu 1 2/8 tu, asalnya 1/1/4. Kedudukan dia macam ni. Jadi kita tengok kat sini, kata 6/8 dengan 1/2/8. 1/2/8 ni kalau kita tukar kepada pecahan tak wajar, 10/8. Jadi sebab itu dia kedudukan dia sebelah kanan berbanding yang 6/8 ni ataupun 3/4. Okey, itu cara dia lah, kita nak tentukan kedudukan nombor pada garis pecahan positif negatif itu pada garis nombor. Okey, baik, kita pergi terus kepada soalan nombor 1. Okey, cara yang sama, kita tengok penyebut yang paling besar yang mana. Penyebut paling besar adalah 6. Jadi nombor yang lain ni, pecahan yang lain ni, kena tukar kepada 6. Jadi 1/3 kena darab dengan 2. Okey. Jadi 1/3 tu akan jadi 2/6. Manakala 1/2 ni akan jadi 3/6. Okey. Negatif 5/6 kekal. Yang ni negatif 1 2/3 akan jadi negatif 1, 2/2 4, 3/2 6. Okey. Lepas tu kita bandingkan yang mana paling besar, yang mana paling kecil. Okey, kalau yang negatif memang dia sebelah kiri lah, sebelah kiri pada sifar. Manakala yang kata yang positif tu di sebelah kanan sifar. Jadi antara yang ni 2/6, yang ni 3/6. Jadi 3/6 lagi besar. Jadi 1/2 tu berada di sebelah kanan. Okey. Dia punya skala ni 1 2 3 4 6. Okey, baik. Dia bagi 6 lah, 1/6, 6/6. Okey, baik. 1/6, 2/6, 3/6. Jadi 3/6 kat sini. Jadi 1/2 berada di paling kanan. Okey. Kita tukar kepada 3/6 tapi asalnya 1/2. Jadi kita tulis 1/2 lah ujung ni. Lepas tu 1/6, 2/6. 2/6 kat sini. Nombor asalnya 1/3. Okey, kita tulis nombor yang asal dia. Manakala yang nombor negatif ni kita tengok kat sini. Okey.
negatif 5/6. Kalau yang ni pula negatif 1/4/6 ni kalau kita tukar kepada nombor pecahan tak wajar 10, negatif 10/6. Jadi negatif 10/6 ni berada di orang kata lebih kiri daripada negatif 5/6. Jadi dia yang ni negatif 1/6, negatif 2/6, negatif 3/6, negatif 4, negatif 5/6 berada di sini. Okey, negatif 1 ni sama dengan negatif 6. Negatif 6/6, jadi negatif 1 lah. Negatif 7/6, negatif 8/6, negatif 9/6, negatif 10/6 maksudnya kat sini lah. Orang kata negatif 1, negatif 10/6 ni yang ni kat sini, kita ambil nombor asal dia tu. Negatif 1, 2/3 ni kat sini. Okey, jadi selesai untuk kedudukan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor. Okey, selesai nombor 1. Kita pergi nombor 2, cara yang sama, kita tengok penyebut yang paling besar kat situ adalah 10. Jadi pecahan yang lain tu kena tukar kepada penyebut 10. Okey, negatif 1/2 ni kena tukar kepada, kena darab dengan 5, jadi jawapan dia negatif 5/10. Manakala yang ni 1/5 tukar jadi 2/10. Okey, negatif 7/10 kekal. 3/5 tukar kepada, okey, 3/2, 6. 5/2, 10. Jadi 6/10. Jadi bila dah dapat penyebut yang sama, kita boleh tentukan kedudukan dia pada garis nombor tersebut. Jadi yang nombor negatif sebelah kiri sifar, nombor positif sebelah kanan sifar tu. Jadi kita tengok nombor positif 1/2/10 dengan 6/10. Okey, 1/2/10 ni sama dengan 12/10. Jadi 12/10 dengan 6/10, 12/10 lagi besar lah. Okey, lepas tu dia punya skala ni kita tengok antara 0 dengan 1 ni berapa petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Kalau nombor 1 tadi 6 kan sebab dia per 6. Jadi yang ni pun dia mengikut penyebut paling besar 10. Skala dia tu 10. 10 jarak dia 0 hingga 1 tu 10. 10 unit lah kita panggil. Okey, jadi kalau 1 ni bersamaan dengan 10/10, jadi yang 6/10 ni kita start dekat 0 ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6/10 ni dekat sini. 6/10 nilai asal dia adalah 3/5 tu. Okey, kita ambil nilai asal dia 3/5. Jangan tulis 6/10 lah, kita tulis 3/5 nombor asal dia. Okey. Lepas tu pula yang ni 1, 2/10 ni sama 12/10. Jadi sebelah 12 kat sini lah. Jadi kita jangan tulis 12/10, kita tulis nombor asal dia 1/5. Okey, selesai yang nombor positif. Yang nombor negatif pula. Negatif 1/2 dengan negatif 7/10 ni. Negatif 1/2 ni kita dah tukar kepada negatif 5/10. Jadi negatif 5/10 dengan negatif 7/10. Negatif 5/10 lagi besar daripada negatif 7/10. Jadi kita kira kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi negatif 5/10 ni kat sini. Jadi kita jangan tulis negatif 5/10. Kita tulis negatif 1/2 kat situ. Manakala negatif 7/10 ni dia paling kiri sekali tu. Kita tulis negatif 7/10. Okey. Macam tu je lah cara dia. Dia selesai untuk soalan 1 dengan 2. Okey, pergi pada soalan B. Banding dan susun pecahan yang berikut mengikut tertib yang dinyatakan. Kaedah yang sama, kita samakan penyebut dia. Kita tengok penyebut yang paling besar kat sini 16. Jadi pecahan yang lain kena tukar kepada penyebut yang sama iaitu 16. Jadi kita buat anak panah kat bawah ni. Kalau negatif 9/16 tu kekal. Okey. 7/8 kena tukar kepada penyebut 16. Jadi kena darab dengan 2. 7 darab 2, 14. 8 darab 2, 16. Kita tukar setiap satu ni kepada penyebut 16. Jadi negatif 3/4. Okey, 4 nak jadi 16. Kena darab dengan 4. Jadi negatif 3 darab 4, negatif 12. Jadi 4 darab 4, 16. 1/2. 2 nak jadi 16. Kena darab dengan 8. Jadi 1 darab 8, 8.
2 darab 8, 16. Dan akhir sekali, negatif 5 per 8 tu, 8 nak jadi 16 kena darab 2. Jadi negatif 5 darab 2 jadi negatif 10 per 16. Bila dah penyebut jadi sama, kita boleh banding beza lah yang mana besar, yang mana kecil. Jadi untuk tertib menaik, kita tengok yang paling kecil. Jadi yang paling kecil kita tengok yang nombor negatif lah. Okey. Nombor negatif, negatif 12 per 16 tu. Jadi kita jangan tulis negatif 12 per 16, kita ambil nombor asal dia. Iaitu negatif 3 per 4. Sebelum kita tukar kepada penyebut 16 tu, kita ambil yang nombor asal dia. Okey, lepas tu, okay, kita dah ambil negatif 12 per 16 ni. Lepas tu kita ambil negatif 10 per 16. Tapi kita ambil nombor asal dia. Okay, pecahan asal dia. Negatif 5 per 8. Lepas tu kita ambil negatif 9 per 16. Kita ambil nombor pecahan asal dia memang negatif 9 per 16. Kita tulis dekat situ. Okay, jarakkan dengan simbol koma kat situ. Lepas tu nombor positif lah antara 14 per 16 dengan 8 per 16. 14 per 16 lagi besar. Jadi kita ambil 8 per 16 ni. Nombor pecahan asal dia 1 per 2. Lepas tu koma. Yang paling besar sekali adalah 14 per 16. Kita ambil nombor asal dia. Pecahan asal dia 7 per 8. Okay, selesai nombor 1. Macam tu cara dia. Okay, nombor 2. Cara yang sama, kita tengok penyebut yang paling besar dekat sini adalah 18. Jadi, pecahan yang lain kita kena tukar kepada penyebut yang sama dengan 18. Okay. Jadi 1 per 6. 6 nak jadi 18 darab 3. Jadi 1 darab 3, 3. 6 darab 3, 18. Jadi negatif 11 per 18 ni kekal. Penyebut dia memang 18 lah, tak perlu tukar. Okey, negatif 5 per 6. 6 darab 3, 18. Jadi negatif 5 darab 3, 15 per 8. Negatif 15 per 18. Okey, 2 per 3, 3 darab 6. Jadi 2 darab 6, 12. 3 darab 6, 18. Kita tukar kepada penyebut yang sama 18. Okey, negatif 7 per 9. 9 nak jadi 18 darab 2. Jadi negatif 7 darab 2 jadi negatif 14 per 18. Jadi kita dah tukar semua kepada per 18. Okey, baik. Bila dah dapat penyebut yang sama per 18, kita tentukan tertib menurun. Jadi kalau tertib menurun, kita kena ambil yang pecahan yang paling besar. Iaitu pecahan positif dululah kita ambil. Okey, antara yang ni kita tengok ni, 3 per 18 dengan 12 per 18, 12 per 18 lagi besar. Jadi kita ambil yang 12 per 18 ni. Tapi jangan tulis 12 per 18, kita tulis pecahan asal dia, 2 per 3. Lepas tu koma. Lepas tu kita ambil 3 per 18. Kita tulis pecahan asal dia, 1 per 6. Okay. Lepas tu masuk kepada pecahan negatif. Kita tengok pecahan negatif yang kecil, yang lebih kecil lah, lebih kecil lagi besar kalau pecahan negatif. Jadi kita ambil negatif 11 per 18 ni. Okay, pecahan asal dia memang negatif 11 per 18. Lepas tu negatif 14 per 18 iaitu negatif 7 per 9 tu. Pecahan asal dia. Dan yang paling kecil sekali adalah negatif 15 per 18, iaitu pecahan asal dia negatif 5 per 6. Okay, macam itulah cara dia. Kaedah dia sama je, garis nombor ke, nak susun tertib menaik menurun ke, sama kaedah dia. Kita samakan penyebut yang paling besar. Okay, baik. Pergi pada muka surat yang ke-8. Hitung setiap yang berikut. Okey, tengok contoh dulu. Okey, bila suatu pecahan positif dan pecahan negatif yang melibatkan operasi asas aritmetik sama ada tambah, tolak, darab, bahagi. Okey. Cara dia sama, cikgu dah terangkan dalam video penerangan sebelum ni, di mana kita kena utamakan yang dalam kurungan dulu. Okey, lepas tu utamakan darab dengan bahagi dan akhir sekali tambah dan tolak. Okey.
Macam orang kata untuk bahagi boleh tukar kepada darab. Sebagai contoh kat sini kita tengok. Yang bahagi ni boleh tukar kepada darab. Bila tukar kepada darab, kita boleh bahagi atas bawah. Ini. Okey, katakan kat sini. Okey, untuk nombor bercampur, konsep dia kita kena tukar kepada pecahan tak wajar. Jadi negatif 2, 1/5 ni kita tukar kepada negatif 11/5. Okey. Tambah 7/12 bahagi. Okey, pecahan kata nombor bercampur dalam kurungan tu tukar kepada pecahan tak wajar juga. Jadi negatif 7/4. Bahagi tukar kepada darab. Jadi dia punya nombor pecahan dalam kurungan ni akan jadi terbalik. Jadi asalnya negatif 7/4, dia terbalik jadi negatif 4/7. Bila jadi terbalik macam ni, kita boleh darab. Jadi kita kena selesaikan darab dulu sebelum tambah. Okay? Jadi kita boleh kata darab dengan silang tu lah. 7 bahagi 7. Jadi 1 hilang lah 7 tu. Jadi 4 boleh, orang kata 12 dengan 4 tu boleh bahagi. Jadi tinggal negatif 1/3 ni. 12 bagi 4 dapat 3 kan. Okay. 7 bagi 7, 1. Lepas tu dapat negatif 1/3. Bila dah dapat negatif 1/3 dalam kurungan, barulah boleh tambah dengan 11/5 ni. Lepas tu nak tambah ni pula, kena samakan dia punya penyebut dulu. Kalau tak samakan penyebut, tak boleh tambah terus. Jadi 5 dengan 3 ni adalah faktor bagi 5 darab 3, 15. Jadi 11/5 nak tukar kepada penyebut 15. 11 darab dengan 3, dari 33, 5 darab 3, 15. Okey, negatif 1/3 ni kena darab dengan 5. Jadi dapat negatif 5/15. Barulah kita boleh buat operasi asas dia. Tambah jumpa dengan negatif jadi tolak. Jadi 33/15 tolak 5/15 jadi 38/15. Dan jawapan juga boleh tukar kepada nombor bercampur iaitu negatif 28/15. Okey. Baik. Okey, pergi kepada soalan, kita cuba jawab. Okey, seperti yang cikgu terangkan dalam video penerangan sebelum ni dan kita tengok contoh tadi, kita kena selesaikan dulu kata dalam kurungan tu. Jadi kat sini yang kat luar ni negatif 8/9 ni kekal. Okay, lepas tu darab. Okey. Nombor bercampur kena tukar kepada pecahan tak wajar dulu. Jadi kat sini akan jadi negatif 13/3 tambah 12, 17/6. Okey, baik. Negatif 8/9 kekal. Okey, baik. Yang dalam kurungan ni, 3 dengan 6 tu, kita samakan dia punya penyebut. Okey, penyebut. Sama kita nak buat yang ni darab 6 ataupun kita buat penyebut dia 18. Okey, yang ni negatif 13 darab 6. Okey, sini akan dapat negatif 78. Okey, 3 darab 6, 18. Okey. Tolak. Okey. 17/6 ni darab 3. Operasi tambah dapat 51/18. Bila penyebut dah sama, kita boleh tambah ataupun tolak lah mengikut operasi asas dia lah. Okey, baik. Negatif 78 tambah 51. Jadi sini akan jadi negatif 27/18. Okey, baik. Lepas tu barulah kita boleh darab negatif darab dengan negatif jadi positif. Okey. Antara negatif 27 dengan 9 tu. Okey, baik, kita darab terus lah. Negatif 8/9 darab negatif 27/18 tu. Kita akan dapatlah. Okey. 1/3. Okey, selesai. Apa?
Biar video dah. Okey, baik. Nombor 2. Okey, operasi bahagi dengan tambah. Jadi kita kena utamakan bahagi dulu. Okey, bila nombor bercampur kita tukar kepada pecahan tak wajar. Okey, yang ni akan jadi 39/8. Okey. Okey, bahagi tukar kepada darab. Okey, macam contoh dekat atas ni. Okey, sebelum kita tukar tu takut nampak pening sikit tu. Okey, letak bahagi dulu. Okey, yang ni tukar kepada yang dalam kurungan tu tukar kepada pecahan tak wajar 2 negatif 3/2. Okey, baik, dia jenis ni. Okey. Yang 5/1/4 pun tukar kepada pecahan tak wajar jadi 21/4. Okey, baik, dekat sini 39/8 ni. Okey, tukar operasi pada darab. Jadi yang dalam kurungan ni akan jadi terbalik. Negatif 2/3. Okey, dia jadi macam tu. Okey, baik. Jadi kita boleh darab dulu. Okey. 39/8 darab dengan negatif 2/3 tu. Okey, sini akan jadi negatif 13/4. Okey, lepas tu baru kita tambahkan 21/4. Jadi negatif 13/4 tambah 21/4 akan dapat 2. Okey, tekan kalkulator tu dapat. Okey, baik. Nombor 3. Ada operasi tolak, darab dengan tambah. Jadi kita kena utamakan yang darab dulu. Jadi yang nombor bercampur kena tukar kepada pecahan tak wajar. Okey, kat sini akan jadi negatif 7/2. Okey, tolak. Okey, 5/16 ni kekal. Okey, darab. Yang ni yang dalam kurungan tu kena tukar kepada pecahan tak wajar. Jadi negatif 8/3. Okey, yang ni tukar kepada pecahan tak wajar 4/3. Okey, tukar dulu. Lepas tu kita utamakan yang darab ni. Jadi negatif 7/2 ni kekal kat sini. Operasi tolak tu kekal. Okey, baik. Antara 5/16 dengan negatif 8/3 tu. Jadi dia akan jadi negatif 5/6. Kat sini akan jadi negatif 5/6 bila kita dah darabkan tu. Okey, yang ni tambah 4/3. Okey. Lepas tu kat sini pula okey, negatif 7/2. Tolak jumpa dengan negatif jadi tambah. Okey. Macam tu. Okey, sekarang ni dia punya penyebut tak sama. Yang ni negatif 7/2, yang ni 5/6, yang ni 4/3. Jadi kita samakan penyebut lah. Okey. Yang tukar kepada penyebut paling besar iaitu 6. Jadi kat sini 2 nak jadi 6 darab 3. Jadi negatif 7 darab 3 jadi negatif 21/6. Tambah 5/6 ni kekal. Okey, sekarang ni 4/3. 3 nak jadi 6 darab 2. Jadi 4 darab 2, 8/6. Okey, bila penyebut dah sama, baru kita boleh tambahkan dia. Okey, jawapan dia akan jadi negatif 21/6 tambah 5/6 tambah 8/6. Jadi kita akan dapat negatif 1 besar 1/3. Okey, nombor 4 melibatkan darab tambah bahagi. Jadi kita kena utamakan darab sebelah kiri ini dan bahagi sebelah kanan ni baru kita tambahkan tengah-tengah. Okey, jadi kita tukar kepada pecahan tak wajar dulu. Negatif 15/7 darab. Okey, yang ni jadi negatif 28. Okey, negatif 28/25. Okey, dalam kurungan tu. Tambah. Okey, yang ni 15/4.
bahagi dalam kurungan 5/6. Okey, baik. Okey, yang ni kita boleh darab terus. Okey, negatif 15/7 darab negatif 28/25. Tukar pada pecahan tak wajar 10/12. 12/5 kat sini. Okey, tambah yang ni pula 15/4 tu tukar kepada operasi darab. Jadi dia punya kedudukan ni akan jadi terbalik lah. Negatif 5/6 jadi negatif 6. Jadi 5/6 jadi negatif 6/5 kat sini. Okey, sini akan jadi 3 negatif 18/4 kat tadi. Per 5. Okey, baik. Yang ni akan jadi negatif 9/2. Kita okey. Lepas tu kat sini dia punya penyebut tak sama. Okey, tambah jumlah tolak jadi tolak. Okey, jadi kita samakan penyebut kat sini akan jadi darab dengan 2, 24/10. Tolak. Okey, yang ni darab dengan 5. Siang 5, 45. 45/10. Ini baru kita boleh tolak. 24 tolak 45 bagi 10. Jadi akan dapat negatif 2 besar 1/10. Okey, selesai. Muka surat yang terakhir, muka surat 9. Selesaikan masalah yang berikut. Okey, baik. Di dalam sebuah kelas, 4/7 daripada jumlah bilangan murid adalah murid lelaki. Jika 2/5 daripada murid lelaki itu atau 8 orang murid lelaki memakai cermin mata, hitung bilangan murid perempuan di dalam kelas itu. Soalan kebak analisis. Okey, baik. Sekarang ni dalam kelas tu 4/7 tu adalah murid lelaki. Okey, baik. Dia macam ni. Kita buat ML. ML ni murid lelaki. Okey, maklumat dia 4/7 daripada JM. JM tu jumlah murid. Ini maklumat pertama yang kita nak tahu. Jadi bilangan murid lelaki ni kita kena cari dulu baru kita dapat jumlah murid tu lah. Jumlah murid kita tak tahu lagi, kita kena kira dulu. Okey, maklumat kedua dia kata 2/5. Okey, daripada murid lelaki. Okey, 2/5 darab ML sama dengan 8 katanya. Okey, itu maklumat kedua. Jadi kita boleh kira lah kat sini murid lelaki daripada maklumat kedua ni. Jadi ML murid lelaki sama dengan 8 bahagi 2/5. Jadi kita dapat murid lelaki itu berapa? Okey, murid lelaki ada 20 orang. Okey, sekarang ni bila kita dah dapat murid lelaki 20 orang, kita boleh kira lah. Kata jumlah murid tu. Jadi jumlah murid yang ni jumlah murid ni. Okey, sama dengan murid lelaki tadi bahagi dengan 4/7. Jadi murid lelaki kita dah kira dah. 20. Okey, bahagi 4/7. Okey, dapat jumlah murid. Dapat jumlah murid tu 35.
Jadi nak dapatkan bilangan murid perempuan sama dengan jumlah murid tolak jumlah murid lelaki. Macam tu. Okey. Okey, murid perempuan MP jumlah murid tadi 35 tolak murid lelaki tadi 20. Jadi murid perempuan 35 tolak 20 dapat 15. Okey, selesai. Okey, soalan yang terakhir nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Izati, Ailing, Rina dan Susan berkongsi sejumlah stem. Izati dan Ailing masing-masing mengambil 1/4 dan 1/8 daripada jumlah stem itu. Selepas itu Rina pula mengambil 7/10 daripada baki stem itu. Akhirnya kesemua baki stem diambil oleh Susan. Jika Susan mendapat 42 keping stem, cari jumlah bilangan stem pada asalnya. Okey, baik. Jadi untuk soalan ni pun kebat juga. Jadi kita ringkaskan nama mereka ni. Izati I. Okey. Dia ambil 1/4. Lepas tu Ailing A. Dia ambil 1/8. Rina pula. Dia ambil 7/10 daripada baki. Okey, mula-mula kita cari baki dulu berapa. Okey, baki tu. Okey, kalau untuk keseluruhan stem kita anggapkan satu besar. Okey. Tolak yang kata okay, kita buat macam ni. Tolak berapa pecahan yang diambil oleh Izati, tolak pecahan yang diambil oleh Ailing. Baru kita dapat baki berapa. Okey, satu besar tolak yang Izati itu 1/4, Ailing 1/8. Jadi 1 tolak 1/4 tolak 1/8. Baru kita dapat baki. 1 tolak 1/4 tolak 1/8. Okey, baki sekarang ni stem ni 5/8 pecahan dia. Okey, setelah diambil oleh Izati, dia ambil oleh Ailing. Jadi untuk Rina, okey R Rina, dia ambil 7/10 daripada baki. Jadi 7/10 ni kena darab dengan baki ni 5/8. Sebab daripada baki dia kata. Okey, baru kita dapat yang Rina punya. Okey. 7/10 darab 5/8 tu akan dapat bahagian Rina ni 7/16. Okey. Dan selepas itu barulah Susan. Susan tu baki dia. Okey, Susan dia bagi tahu cuma 42 keping stem. Okey, dia tak ada pecahan lah 42. Jadi macam mana kita nak tentukan semua? Okey, kita kira yang Susan ni berapa bahagian. Okey, baik. Okey. Untuk Susan, pecahan untuk Susan ni kita boleh kira. Okey, satu besar tolak yang kata Izati itu 1/4, tolak yang Ailing itu 1/8, tolak yang Rina punya itu 7/16. Jadi kita dapat pecahan untuk Susan ni. Okey. 1 tolak 1/4 tolak 1/8 tolak 7/16. Okey. Jadi kita dapat pecahan untuk Susan tu 3/16. Okey, dengan nilai keping stem tu 42. Jadi kita boleh kira lah jumlah bilangan stem. Jadi kita ambil pecahan yang Susan 3/16 sama dengan bilangan keping stem Susan 42 per dengan jumlah bilangan stem JBS. Cikgu ringkaskan JBS. Jadi kita boleh kira lah JBS tu jumlah bilangan stem. Okey. 16 darab 42 tu
bahagi dengan 3. Jadi jumlah bilangan stem kita boleh kira lah kat sini. Okey. 16 darab 42 bahagi 3. Dapat jumlah bilangan stem 224. Itulah dia. Soalan penyelesaian masalah, kebatlah kemahiran berfikir aras tinggi. Nampak macam susah lah, tapi bila kita faham teknik dia ni, yang cikgu tunjukkan ni, insyaAllah pada pelajar boleh tahu, boleh faham dan boleh mahir lah berkaitan dengan soalan-soalan penyelesaian masalah yang melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif ni. Okey, semoga dengan tunjuk ajar cikgu ni para pelajar dapat menguasai lah topik ini. Apa dua bentuk soalan yang melibatkan pecahan positif, pecahan negatif ni para pelajar boleh skor dengan baik lah. Itu saja perkongsian cikgu untuk subtopik 1.3 pentaksiran bilik darjah 1.3 pecahan positif dan pecahan negatif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.